الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق الله العظيم. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sehat dan tidak kuat iman di dalam hatinya berkata, Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan dalam perkara yang memperdayakan sahaja. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat kamu untuk berperang di sini, oleh itu baliklah. Wa yasta'zinu fariqum minhumun nabi, dan sebahagian dari mereka pula meminta izin kepada Nabi hendak balik sambil berkata, Inna buyutana aurah, sungguhnya di rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Wa ma hiya bi'aurah, padahal tidak memerlukan perlindungan. In yuriduna illa firara, hanya mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri dari berjuang menegakkan Islam. Kafir satu golongan memusuhi Islam. Kafir Makkah, kafir Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak umat Islam dan kita semua supaya memerhatikan langkah-langkah dan tindakan kaum Yahudi apabila melihat umat Islam lemah. Itu musuh dari luar, senang untuk dikenal pasti. Itu Yahudi. Al-Quran menyatakan mereka adalah musuh Islam sejak bila-bila pun. Tapi ada sedikit ruang yang boleh diberi kerjasama dengan mereka. Kemudiannya kafir musyrikin itu memang jelas mereka lebih buruk lagi dari seluruh akidahnya berbanding dengan Yahudi dan Nasara. Kemudian satu lagi pula musuh perlu diingat juga, iaitu duri dalam daging yang disebutnya munafikin. Ini satu orang yang lahirnya, luarnya masuk dalam kumpulan Islam, tetapi hakikatnya mereka lebih buruk lagi daripada orang kafir kerana tidak berterus terang dengan sikap memusuhi Islam. Namanya mereka ini kumpul dalam Islam disebutnya munafikin. Pembahagian ini selepas daripada Islam berada di Madinah, selepas daripada hijrah. Sebelum hijrah, masyarakat Islam terbahagi kepada Islam kafir ahli kitab dan musyrikin. Setelah umat Islam lega sedikit, dapat tempat bertapak dan dapat kuasa memerintah, dapat pula harta pun makan minum pun tidak begitu susah, perlindungan pun semakin hari semakin baik. Lahir pula satu kumpulan namanya kumpulan munafikin. Kemudian dalam munafikin tidak lahir dalam masyarakat kufur, dalam masyarakat umat Islam berhadapan dengan orang kafir. Taklah. Munafikin tidak lahir dalam masyarakat Islam yang senang, kaya raya, mewah, tak lahir. Sebaliknya, masyarakat munafikin tidak lahir dalam masyarakat Islam ketika susah. Tetapi munafikin lahir ketika masyarakat Islam senang, kerana berebut harta, kerana berebut pangkat dan kedudukan. Lahir kumpulan ini munafikin di Madinah. Dan lahir pulanya orang yang lemah imannya, allazina fi qulubihim marad, orang yang hati merekanya sakit dalam penyakit mana? Penyakit imannya lemah. Satu kumpulan. Maknanya di Madinah Nabi SAW menghadapi musuh dari kiri dan kanan. Didapati musuh-musuh ini bergerak ke arah satu tujuan, iaitu tujuan melemahkan kedudukan Islam, tidak mahu berjuang,
tidak mahu bersusah payah berhadap Islam. Alasan yang mereka beri ialah dahulu kita berjuang di Makkah kerana mahu senang. Sekarang dah senang dah, buat apa lagi? Biar sajalah munafikin, biar sajalah Yahudi tinggal di tempat mereka, musyrikin tinggal di tempat mereka, kita mahu keamanan dan keselamatan. Jadi inilah sikap sebahagian daripada manusia apabila berada di bawah naungan Islam. Sebelum itu kita perlu lihat peperangan Khandaq. Sebelum ini, peperangan Khandaq adalah merupakan beberapa peperangan telah berlalu sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dalam untuk menyaksikan, untuk memerhatikan perjalanan peperangan Khandaq. Wazkuru dikatakan sebelum ini, dia katakannya dia katanya, uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Tak sebut pun nama Al-Ahzab, tak sebut pun nama, dia kata uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah, kenangkan nikmat Allah yang diberi kepada kamu waktu tentera-tentera datang menyerang kamu. Kami hantar pula angin ribut, pasir di musim sejuk, dan tentera-tentera daripada malaikat yang kamu tidak nampak. Sebenarnya peperangan adalah satu langkah untuk memantapkan iman. Beberapa peperangan sebelum ini, perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, semuanya ini merupakan peperangan yang berlaku dalam suasana yang berbeza antara satu peperangan dengan peperangan yang lain. Kita lihat peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah menolong kamu ketika dalam peperangan Badar, sedangkan kamu pada ketika itu bilangan tentera terlalu sedikit, 313 orang, dapat mengalahkan musuh yang bilangan mereka 1000, yang lengkap dengan peralatan, senjata dan bekalan. Tetapi umat Islam pada ketika itu disebutnya azillah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad nasarakumullah, Allah menolong kamu ketika itu kamu bilangannya sedikit. Iman pada ketika ini, yang kekuatan iman pada ketika ini mengatasi, membantu kekurangan bekalan, bilangan sedikit tentera, dan pada ketika itu pulanya dalam keadaan yang cukup cemas, tapi tidak menghalang mereka dari mencapai kemenangan. Di sini iman kepada Allah Subhanahu wa taala perlu memainkan peranan yang sangat penting. Allah membantu ketika kamu semuanya sedikit. Bilangan manusia yang sedikit ini, mereka sedar bahawa bilangan mereka sedikit. Bila-bila masa saja mereka boleh ditumpaskan, mereka boleh mengalami kekalahan jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentera harus sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang membantu. Kadang-kadang malah selepas daripada ini, ketika umat Islam menang dalam satu peperangan, kemudiannya peperangan selepas daripada peperangan Badar, namanya perang Badar, perang Badar besar, perang Badar kecil, Ghazwah Badar Al-Kubra. Ghazwah peperangan Badar pula selepasnya, ketika umat Islam agak baik sedikit, Nabi mengatur kedudukan tentera, ada yang duduk di atas, duduk di pinggir kanan dan di hadapan sebagainya. Namun apabila nampak kemenangan, mereka akan memperoleh kemenangan, sebahagian daripada tentera meninggalkan kedudukan mereka kerana ingin merebut harta ghanimah. Pada ketika itu tentera Islam boleh dikatakan kalah kerana mereka berebut untuk mencapai harta kekayaan tinggalan yang ditinggal oleh musuh. Mereka mencapai kekalahan, mereka memperoleh kekalahan, mengalami kekalahan dalam peperangan itu. Jadi apa yang boleh dilihat secara mudahnya, iaitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala didapati sewaktu mereka lemah, sewaktu iman mereka kuat, sekalipun bilangan manusia, bilangan tentera lemah. Tetapi apabila manusia
manusia berebut-rebut untuk mendapatkan harta ghanimah. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya menyerahkan kepada tenaga kamu dan kuasa kamu untuk berperang. Ketika itu mereka kalah. Dalam satu peperangan pula menyatakan, peperangan Hunain, Allah berfirman, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat. Dalam peperangan Hunain, 10,000 tentera Islam yang dapat kumpul dalam satu peperangan. Ketika ini umat Islam merasakan mereka sudah cukup kuat dengan puluhan ribu tentera. Namun pada ketika itu bila mereka merasakan tenaga mereka sudah cukup, mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala, iman mereka lemah. Pada ketika itu mereka mengalami kekalahan. Jadi ayat yang kita baca ini, surah yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan, hingga seterusnya. Allah menyuruh umat manusia supaya ingatkan nikmat Allah. Sudah banyak kali peperangan berlaku sebelum ini, dan kamu seharusnya mengambil satu kesimpulan bahawa yang memperkukuhkan kedudukan kamu ialah iman. Apabila kamu tidak mempunyai iman, kamu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kamu kekuatan, maka sekejap saja kamu berperang, kamu mengalami kekalahan. Inilah yang nak ditanam dalam masyarakat Islam Madinah yang baru diperolehi, yang baru saja Nabi merampas kekuasaan dari kaum Arab di Madinah. Mereka ini tidak cukup dengan bilangan mereka yang ramai, dengan kuasa politik yang ada, tapi iman mereka lemah. Kelemahan iman sudah beberapa kali sebelum ini telah membuktikan bahawa kedudukan mereka lemah disebabkan iman mereka lemah. Jadi oleh kerana itu, peperangan yang disebutnya di sini peperangan Al-Ahzab sekali lagi menyaksikan perkara yang seumpama ini, iaitulah kelahiran kumpulan munafikin di tengah-tengah masyarakat Islam yang mempunyai kuasa politik. Katanya, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sehat dan tidak kuat iman di dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara-perkara yang memperdayakan sahaja. Kita akan menang menghadapi kaum musyrikin, kita akan menang menghadapi kaum munafikin yang terdiri daripada berbagai-bagai kumpulan. Beberapa orang munafikin dalam masyarakat Islam di Madinah berkatakan ini cakap saja, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, mereka pendaya sahaja. Siapa orang ini? Ini orang munafik. Antara mereka namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ini ataupun Abdullah ini merupakan ketua di Mekah, di Madinah. Abdullah menaruh cita-cita untuk menjadi ketua masyarakat Madinah. Jika orang Islam tidak dapat merampas kuasa politik di Madinah, Abdullah bin Ubay lah yang bercadangnya untuk jadi ketua. Tetapi bila Nabi datang dengan perancangan Islamnya, maka Abdullah bin Ubay merasakan tiada tempat lagi baginya. Dialah pula yang menghasut umat Islam ini. Dia katanya, bagaimana Nabi boleh berperang, senjata pun tak ada, baru saja datang ke sini, tiba-tiba mau berperang dan mau melawan pulanya kaum munafikin dan musyrikin Makkah. Ini adalah suatu cita-cita yang tidak berasas, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia jugalah yang melaga-lagakan Nabi SAW dengan munafikin di Madinah, dan dia jugalah yang menghasut orang musyrikin orang Arab di Madinah ini untuk menentang Nabi SAW.
Manakala kaum munafikin pulanya mempunyai beberapa kumpulan munafikin ini masing-masing membawa cara mereka sendiri bagaimana untuk menghancurkan Islam dari dalam masyarakat Islam itu sendiri. Ayat berikutnya iaitu ayat wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yasribah dan seterusnya memperkatakan hakikat ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi tentang peperangan Al-Ahzab, bagaimana masyarakat Makkah yang ditinggal oleh Nabi dan bagaimana pula kaum musyrikin mengatur rancangan untuk membunuh bapa saudara Nabi SAW Al-Abbas yang dianggap sebagai penyokong utama yang menyampaikan berita-berita daripada Makkah kepada Nabi SAW ketika di Madinah.